Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan 3 akan membentangkan Task Force Pengusaha Makanan Halal bagi subjek GMGF 1013 Ekonomi dalam Pengurusan Awam. Ahli kumpulan 3 terdiri daripada 5 orang anggota iaitu Puan Nur Farhanah Afika dengan nombor metri 290232, Siti Aisyah binti Syekh Idris 290250, Encik Muhammad Salihin 290172, Muhammad Fakhrul Naim dengan nombor metrik 290488 dan yang seterusnya adalah Encik Adi Nasrul bin Hairum dengan nombor metriknya 290092. Pengenalan syarikat Lemwell Sendirian Berhad yang membawa nama ringkasnya Lemwell, yang mana ianya memfokuskan kepada pengeluaran makanan sejuk beku iaitu kambing perap. Lemwell merupakan sebuah syarikat sole proprietor yang dimiliki Siti Aisyah binti Syekh Idris, secara khususnya menghasilkan produk makanan sejuk beku kambing perap yang sesuai dihidangkan untuk semua peringkat umur. Kami memilih untuk menceburi bidang industri makanan sejuk beku kambing perap yang berinspirasikan jenama antarabangsa ini kerana permintaan terhadap makanan sejuk beku kambing perap mampu milik semakin meningkat setiap tahun. Objektif syarikat Lemwell adalah untuk mencapai kejayaan ke tahap maksimum yang akan menjadi tarikan ramai dalam memenuhi kehendak selera serta cita rasa pelanggan yang merangkumi semua aspek kehidupan. Lemwell menyediakan produk makanan sejuk beku kambing perap yang berkonsepkan halal dan mesra uduk mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh Islam. Kami juga ingin membuktikan bahawa kaum belia Bumi Putra juga boleh berjaya dalam bidang ini dan dapat menanamkan semangat untuk belia-belia di kalangan Bumi Putra. Misi meraih keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap produk kami dengan menghasilkan produk sejuk beku khususnya kambing perap bagi menginspirasikan produk antarabangsa dengan memberikan kepuasan yang maksima serta kesan yang sangat positif kepada pengguna. Yang kedua, memperkenalkan produk makanan sejuk beku kambing perap khususnya dan produk makanan lain amnya dengan jenama Lemwell di pasaran antarabangsa. Visi untuk menjadi pengekspor dan pengeluar produk makanan sejuk beku khususnya kambing perap terbesar di Semenanjung Malaysia. Yang kedua, menjadikan Lemwell sebagai salah satu jenama makanan sejuk beku terkenal di rantau Asia Tenggara. Dan akhir sekali iaitu menguasai pasaran produk makanan sejuk beku di antarabangsa. Carta organisasi Lemwell Sendirian Berhad diketuai oleh Siti Aisyah binti Syekh Idris selaku pengurus syarikat. Pentadbiran syarikat dibahagi kepada beberapa bahagian iaitu bahagian pentadbiran, bahagian pemasaran, bahagian operasi dan juga bahagian informasi. Setiap bahagian diketuai oleh pengurus dan pegawai-pegawai yang dilantik. Bahagian operasi diketuai oleh Encik Adi Nasrul bin Hairum. Manakala bahagian pemasaran dan informasi diketuai oleh Encik Muhammad Fakhrul Naim bin Muhammad Fazli. Di setiap bahagiannya ia dibantu oleh pengurus yang dilantik iaitu pengurus kewangan Encik Muhammad Salihin bin Saad dan pengurus pentadbiran saya sendiri iaitu Nurul Farhanah Afika binti Awang Kecil. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya, Cik Farhanah, dan saya, Siti Aisyah binti Syekh Idris, akan membentangkan berkenaan dengan sasaran pemasaran bagi syarikat Lemwell Sendirian Berhad. Syarikat ini mempunyai 5 elemen pemasaran dan secara amnya permintaan terhadap kambing perap adalah tinggi dan merujuk kepada
kajian yang telah dilakukan, kambing perap ini adalah lebih rendah tahap kolesterol dan lemak jika dibandingkan dengan daging merah yang lain. Sebagai contohnya daging lembu, rusa dan sebagainya. Okey, berbalik kepada elemen sasaran pemasaran tersebut, salah satunya adalah kumpulan sasar di mana syarikat perlu mengenal pasti terdahulu pada siapa produk tersebut akan dipasarkan dan siapa target-targetnya. Okey, di sini syarikat telah menyasarkan kepada restoran yang membuat makanan barat, dan peruncit-peruncit kedai sejuk beku, dan juga memberi peluang kepada individu yang ingin menjalankan perniagaan sejuk beku dengan berdaftar sebagai ejen ataupun stokis. Okey, dan seterusnya adalah kawasan pasaran. Kawasan pasaran ini perlu dikenal pasti dengan teliti supaya apabila premis syarikat ini dibuka, ia terletak dalam kawasan yang strategik di mana semua golongan sasar, kumpulan sasar tersebut tertumpu. Sebagai contohnya, untuk menarik tarikan pelancong, syarikat akan membuka satu stokis ataupun satu booth di lapangan terbang. Lebih kepada lapangan terbang antarabangsa. Di situ pelancong-pelancong yang datang ke negara ini ataupun cawangan di negara luar akan dapat merasa dan dapat jadikan kami produk tersebut sebagai souvenir yang boleh dibawa ke negara asal mereka. Dan secara tak langsungnya di situ telah menjadi satu pemasaran dan lebih mudah untuk memperkenalkan produk di peringkat global. Dan seterusnya adalah pesaing. Okey, untuk membuat pasaran kambing perap ini, syarikat perlu untuk mengenal pasti terdahulu pesaing-pesaing, kelebihan dan kelemahan bagi setiap pesaing dan dibandingkan dengan syarikat kami. Okey, di sini sebagai contoh ada syarikat yang bernama Aziza Frozen yang membuat juga produk sejuk beku, dan kita mesti mengenal pasti terdahulu apakah produk sejuk beku yang dipasarkan. Okey, sebagai contohnya produk sejuk beku kuih muih tradisional, dan juga ayam perap, daging dan sebagainya. Okey, jadi syarikat Lembu Sdn Bhd mengambil inisiatif untuk memberikan fokus terhadap kambing perap sahaja. Okey, dan seterusnya adalah share pasaran. Dan setelah diteliti daripada potensi pesaing, kelebihan dan kelemahan mereka, dan juga cara mereka memasarkan produk tersebut, syarikat Lembu Sdn Bhd memutuskan untuk memonopoli 20% bagi permulaan dalam pasaran produk sejuk beku. Dan seterusnya, yang terakhir adalah strategi pemasaran. Okey, strategi pemasaran ini adalah sangat penting di mana syarikat perlu mengenal pasti media sosial yang trending dan mudah untuk dicapai oleh pelanggan-pelanggan, terutamanya bagi zaman sekarang, zaman teknologi, zaman IT, di mana semua maklumat boleh didapati dengan hujung jari, dan hatta makanan sekalipun boleh dibeli melalui atas talian. Jadi tidak mustahil untuk kambing perap ini dipasarkan secara atas talian, dan ini juga akan memberi peluang kepada ejen-ejen dan stokis untuk membuat marketing pemasaran secara percuma di atas talian. Dan syarikat juga akan mengambil inisiatif untuk membantu ejen-ejen dan
stokis yang ada di bawah kami untuk memasarkan produk tersebut dengan cara membuat ads di Facebook, Instagram dan juga di Twitter dan mana-mana media sosial yang lain. Dan sekarang kita juga mempunyai media sosial yang baru iaitu TikTok sebagai salah satu medium untuk membuat pasaran, dan juga Shopee, Lazada yang tidak asing lagi. Alright, dan seterusnya syarikat perlu membuat kelas-kelas bagi memberi info dan ilmu kepada ejen-ejen dan stokis ini untuk mereka mengetahui dan lebih mudah untuk mereka mempromosikan produk tersebut ke peringkat global. Okey, dan untuk strategi pemasaran ini juga selain daripada atas talian dan keistimewaan atas talian ini, pelanggan dari luar negara juga mudah untuk mendapatkan produk ini, di mana mereka tidak perlu untuk datang ke sini, tapi dari segi packaging, pembungkusan, kambing perap ini juga adalah boleh dikatakan istimewa kerana pembungkusan ini, sejuk beku ini boleh dibawa ke luar negara dan boleh tahan selama 3 hari dan ke atas, bergantung kepada lokasi negara yang akan dipasarkan tersebut. Dan selain daripada itu, Lemworld Sdn Bhd juga telah mengenal pasti beberapa buah negara di Asia Tenggara yang mempunyai potensi yang tinggi, memandangkan kambing perap ini mempunyai bahan ramuan tersendiri, iaitu ramuan tempatan dan digabungkan dengan citra sebarat, dan itu menjadikan satu keistimewaan di mana pelanggan yang sedia ada di negara ini dan juga pelancong-pelancong asing, pelanggan di negara asing juga dapat menikmati dan rasa sesuai dengan cita rasa mereka. Sekian itu sahaja pembentangan dari saya. Terima kasih. Seterusnya, masalah risiko utama pengusaha makanan halal ke luar negara. Masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha makanan halal, terdapat 3 masalah serius yang dihadapi oleh mereka, iaitu pemasaran, kewangan dan persaingan secara umum kepada semua syarikat yang menghadapi masalah yang disenaraikan di bawah, tetapi tahap keseriusan tersebut adalah berbeza. Faktor yang menimbulkan masalah tersebut akan dibincangkan satu persatu. Okey, yang pertama ialah punca masalah pemasaran. Masalah pemasaran berpunca daripada faktor-faktor mengekspor produk, menyertai misi perdagangan, mencapai target pasaran, mendapatkan saluran pemasaran, mewujudkan networking, merancang strategi pemasaran dan memasuki pasaraya tempatan. Semua masalah tersebut dihadapi secara serius oleh syarikat yang digaji. Jika masalah tersebut tidak dapat diatasi oleh pengusaha, ianya akan menjejaskan usaha untuk memasuki pasaran terbuka. Okey, masalah yang kedua ialah punca masalah kewangan. Terdapat 4 faktor yang menimbulkan masalah kewangan dan faktor-faktor ini dianggap begitu serius dihadapi oleh pengusaha, iaitu untuk mendapatkan bantuan kerajaan, mendapatkan pinjaman daripada institusi keuangan, untuk menyediakan modal sendiri dan masalah dalam cara pengurusan kewangan. Berdasarkan jenis masalah tersebut, 35.3% mengatakan masalah untuk mendapatkan bantuan kerajaan adalah sangat serius, manakala 39.0% untuk menyediakan modal sendiri, 22.7% sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi, dan 14.3% menghadapi masalah serius dalam cara pengurusan kewangan. Okey, yang seterusnya
Masalah yang ketiga ialah punca masalah persaingan. Dunia perniagaan penuh dengan persaingan. Persaingan dalam produk makanan halal lebih sengit kerana pengguna mempunyai banyak pilihan. Ini adalah di antara cabaran yang dihadapi oleh pengusaha makanan. Kajian mendapati 29.7% mengatakan syarikat akan menghadapi masalah serius dari segi harga. 33.3% terpaksa bersaing dengan syarikat besar dan 27.7% berhadapan dengan masalah kualiti produk. Itulah 3 masalah atau risiko utama pengusaha makanan halal keluar negara. Penyelesaiannya ialah dalam usaha syarikat untuk memasarkan produk kami perak ke negara, ia memerlukan beberapa langkah penyelesaian yang kukuh demi memastikan prinsip-prinsip dan objektif syarikat tercapai. Ini kerana apabila syarikat mengerak langkah yang lebih jauh, bererti pihak syarikat sudah bersedia untuk bersaing dalam satu pasaran yang luas dengan melangkaui batasan geografi atau budaya. Oleh itu, satu strategi penyelesaian yang kukuh perlu dikenal pasti. Di antaranya adalah mengenal pasti kebolehan pasaran ke luar negara, perubahan permintaan global dan kepelbagaian kehendak pasaran bagi mengeluarkan produk makanan yang berkonsepkan ready to eat adalah sangat menggalakkan. Ini terbukti dengan sejumlah 76.6% jumlah ekspor perusahaan kecil dan sederhana adalah daripada sektor perbuatan. Ini termasuk perbuatan makanan sejuk beku dan disokong oleh pihak kerajaan Malaysia dalam melaksanakan usaha bersepadu dalam memenuhi sebuah permintaan luar yang meningkat, di mana dalam mengenal pasti kebolehan pasaran adalah dengan melakukan survey pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasaran, harga kompetitif, mutu barang dan lain-lain. Ini kerana pihak kami perak harus memastikan kondisi pasaran tempatan luar negara adalah terjamin sebelum memasuki pasaran. Tambahan pula, strategi yang paling mudah memasuki sebuah pasaran antarabangsa adalah melalui pengeksportan. Ini kerana memasuki pasaran dengan mengeksport produk dan menjualnya melalui orang tengah pasaran antarabangsa yang bebas adalah lebih berkesan. Contohnya melalui agensi kerajaan seperti MITI atau Agrotrade. Seterusnya, melakukan usaha sama. Di antara langkah penyelesaian adalah dengan melakukan perniagaan usaha sama ataupun dengan konsep pelesenan. Ini adalah berbeza daripada konsep pengeksportan, di mana pihak kambing perak akan berkongsi dengan rakan kongsi daripada negara tuan rumah, negara yang dipilih, untuk menjual di negara mereka atau luar negara. Dalam konsep usaha sama ini, pihak kambing perak mempunyai beberapa pilihan usaha sama, di antaranya perkilangan kontrak, pengkontraktan pengurusan dan pemilikan bersama. Seterusnya, pelesenan. Pihak syarikat kambing perak juga mempunyai pilihan yang lain seperti pelesenan dalam usaha mengembangkan penjagaan mereka keluar negara, di mana konsep pelesenan ini akan memerlukan pihak kambing perak untuk membuat perjanjian dengan penerima lesen, iaitu syarikat di negara asing, dengan mengenakan yuran atau royalty. Oleh itu, pihak penerima lesen akan memperolehi hak untuk menggunakan proses pengeluaran syarikat, tanda dagangan, rahsia perdagangan atau item bernilai yang lain dalam usaha mempromosikan mereka. Oleh itu,
Dengan secara tidak langsung, pihak Kami Perak akan dapat memasuki ke pasar luar negara pada risiko yang rendah. Begitu juga sebaliknya, di mana pihak yang menerima lesen akan mendapat manfaat kepakaran, penghilangan, pemprosesan produk jenama atau pelanggan yang sedia ada. Untuk itu, kita mengambil contoh syarikat makanan segera seperti McDonald yang berjaya menembusi pasaran dunia dengan konsep pelesenan. Dengan ini, perniagaan kambing Perak yang akan dijadikan di luar negara akan mampu berkembang dan membentuk rantaian perniagaan yang besar. Seterusnya, adaptasi e-digital. Dengan perkembangan e-digital yang berkembang dengan pesat, ianya memberi satu peluang penyelesaian yang besar bagi Kami Perak untuk berada dalam pasaran global. Pasaran produk melalui e-digital atau secara online melalui internet akan memberi impak yang besar bagi syarikat kambing Perak dari segi mendekati pelanggan secara terus. Pihak Kambing Perak dapat mengadvertasikan semua saluran media yang ada, sama ada dengan cara berbayar atau percuma. Perbezaannya adalah bergantung kepada pihak syarikat Kami Perak dalam menyediakan maklumat yang menarik pelanggan di media elektronik yang sedia ada melingkupi pemasaran serta aktiviti dalam pemasaran tersebut. Seterusnya, wujudkan website. Untuk menjadi syarikat Kami Perak lebih kompetitif dalam menembusi pasaran luar negara adalah seharusnya diwujudkan website untuk syarikat. Ini kerana dengan membuat website yang menggunakan secara search engine optimization SEO membuatkan lebih mudah untuk dikenal pasti di pasaran antarabangsa. Ianya juga dapat mencipta satu tahap kepercayaan yang tinggi kepada para pelanggan terhadap produk Kami Perak, di mana para pelanggan boleh melihat dan mendapat sebanyak maklumat melalui website yang disediakan. Dan yang lebih penting, para pelanggan akan mempunyai peluang untuk berkomunikasi dengan pihak syarikat walaupun di mana mereka berada. Oleh itu, pihak syarikat seharusnya mengambil peluang ini sebagai salah satu cara penyelesaian untuk menembusi pasaran antarabangsa, yang mana perkembangan teknologi yang pesat seharusnya dimanfaatkan kekuatan kuasa internet dalam menguasai pelanggan. Ini kerana dengan membangunkan dan merealisasikan di dunia maya menggunakan website, mengikut peredaran serta citarasa semasa yang disesuaikan dengan pasaran dan kehendak pelanggan, sudah semestinya pelanggan akan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai produk Kami Perak dan Kambing Perak yang ditawarkan. Akhir sekali, di antara cara penyelesaian yang boleh digunakan pakai oleh syarikat Kami Perak adalah dengan memasarkan produk mereka melalui marketplace yang sudah ternama. Di antaranya adalah Amazon, Alibaba, Spotify, Lazada dan lain-lain. Dengan cara ini, Kami Perak akan mudah dikenali dan secara tidak langsung akan dapat mencapai target pelanggan. Pemasaran melalui pedagang online atau marketplace ini sama halnya dengan menjadi pedagang keliling tetapi mempunyai kelebihan dari segi prosesi media yang meluas serta lingkup pemasaran dan capaian pelanggan yang meluas dan besar. Kesimpulannya, pihak syarikat Kami Perak seharusnya mencipta usaha dan tumpuan yang berterusan ke arah peningkatan bilangan produk serta pemilihan negara untuk meningkatkan pengeksportan dan peneroka pasaran baharu. Ini perlu demi untuk memperkukuh kompetisi syarikat dalam industri. Dalam hal ini, pihak syarikat harus peka kepada langkah-langkah untuk meningkatkan pengantarabangsaaan syarikat yang selari dengan kehendak kerajaan Malaysia.